Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua pelajar-pelajar saya yang disayangi dan dikasihi. Bertemu kita lagi pagi ni untuk bahagian kedua untuk bab pertama. So, sebelum ni kita dah bincangkan atau kita dah dengarkan saya punya video yang pertama, di mana kita belajar, kita mengenali usahawan, keusahawanan. Kita juga mengetahui ciri-ciri keusahawanan. Kita juga mengetahui jenis-jenis keusahawanan. So, saya harap anda faham, anda dah nampak apa itu secara teorinya. So, buat masa ni kita layari kita ataupun selusuri teori-teori terlebih dahulu. Okey. Dan kita juga dah bincangkan mengenai pemarkahan anda. 3 elemen dalam pemarkahan anda. So, saya juga dah ceritakan anda mengenai apa yang anda perlu buat. Mereka-mereka yang berada di kelas DET 3, kita berjumpa secara maya, dan di DET 4 saya telah bertemu muka dengan mereka hari itu. So, walau bagaimanapun, insya-Allah 80% kelas kita melalui YouTube. Okey, nanti saya juga akan buat satu video khas untuk apa yang perlu anda lakukan untuk mereka-mereka di semester 3 dan juga mereka-mereka yang berada di semester 4. Okey, tanpa membuang masa, kita terus ke slide yang pertama. So, ini adalah bahagian kedua. So, kita akan terus pergi kepada sikap dan sifat seseorang usahawan. So, mereka-mereka yang mempunyai sifat dan sikap ni, 12 sikap ni yang telah dibangunkan slide-nya oleh Cik Nur Afiqah binti Muhammad. So, itulah ciri-ciri keusahawanan. Mungkin ada lagi sebenarnya, tapi kita letak 12. So, mungkin lebih banyak lagi sebenarnya. Usahawan ni terlalu hebat sebenarnya. Okey, kita tengok yang pertama. Sifat yang pertama daripada 12. So, pengambil risiko, risk taker. Perniagaan menghadapi risiko. Berniaga memang penuh risiko. Tak ada berniaga yang tak ada risiko. Sebab awak cakap dengan saya ataupun komen sikit, ada ke perniagaan yang tak ada risiko? Ada, semua ada. Usahawan meminimumkan risiko melalui penyelidikan, perancangan dan peningkatan kemahiran. So, sebelum dia buat sesuatu, dia akan buat research dulu. Market research, kewangan research, banyak benda yang kena fikirkan. So, kejayaan seseorang usahawan tu sebenarnya bukan semudah ABC. Bukan semudah yang kita tengok, hebatlah Mamat ni, tak ada. Dia telah membuat penyelidikan. Ada syarikat-syarikat di luar sana yang memang kehebatannya mengkaji. Ada syarikat-syarikat di luar sana, mereka memang kehebatannya membuat produk. Macam-macam. So, perniagaan memang berisiko. Tak ada perniagaan yang berisiko. Bila anda nak pergi lebih jauh, lebih hebat, lebih kaya dan berjaya, risiko dia sangat tinggi. Tapi once anda boleh meminimumkan risiko, kejayaan itu milik anda. So, anda akan dapat apa yang anda harapkan, apa yang anda targetkan untuk kejayaan anda. Okey, pertama tadi pengambil risiko. Yang kedua, persepsi. Persepsi ni memang susah sebenarnya nak cakap. Kadang sesuatu benda tu menjadi teruk disebabkan oleh satu persepsi. Dia tidak benar sebenarnya. Dia tidak betul, tidak tepat, tapi disebabkan persepsi manusia. Contoh, kalau kita kata kereta yang jimat minyak, perception kita apa? Kita akan lihat kepada kereta Toyota. Ramai yang cakap kereta Toyota menjimat minyak, kereta Honda jimat minyak. Bila ada satu jenama yang biasa, jenama tempatan, dia tidak jimat minyak. Ini persepsi. Tapi bila persepsi ni selalu bermain di fikiran kita, jahanam. Lalu macam tu lah. Sesuatu perkara kalau didatangkan dengan persepsi yang bertubi-tubi, dia salah. Akhirnya orang yang betul tu akan jadi salah. So, memang seorang usahawan, dia punya persepsi dia memandang masalah sebagai peluang dan cabaran. Kalau kita ni orang-orang biasa, kita pandang masalah tu masalah lah. Memang kita down lah. Kita akan stres, kita akan gila kan. Harap-harap jangan macam tu lah. Jangan bunuh diri dan sebagainya. Benda-benda yang tak baik benda tu. Tapi memang mereka usahawan ni, dia memandang sesuatu masalah itu sebagai peluang dan cabaran untuk mereka hadapinya. So, bila dia dapat set otak dia macam tu, memang dia seorang usahawan yang akan pergi jauh. Itu adalah kedua, sifat atau sikap dia yang kedua. Curious, ingin tahu.
suka ambil tahu bagaimana sesuatu perkara berfungsi. Mereka mengambil masa dan inisiatif untuk mencari perkara-perkara baru. Sentiasa find out, sentiasa struggle mencari benda-benda yang tak ada di pasaran dan mereka akan ada kan. So itu ciri-ciri usahawan. Nanti saya akan sebut mereka-mereka yang dipandang di pemikiran saya ataupun di persepsi saya mereka hebat. Mungkin anda ada contoh-contoh yang lagi gempak lah kan. Itu memang pandangan masing-masing. Kita tak nafikan sebab kita banyak sebenarnya usahawan-usahawan yang di luar sana yang hebat-hebat. Tetapi saya ada nama-nama atau figura-figura yang saya rasa hebat di mata saya kan, di mata saya atau pandangan saya. Koreas ingin tahu, memang mereka ini selalu mengambil sesuatu yang baru. Mereka tak pandang benda tu biasa, dia akan cari ataupun dia akan cari benda yang lebih lain-lain. Okey, kalau di pasaran mungkin ada A dah jual produk CF. Seorang usahawan akan pandang apa benda yang lain. Dia mungkin dia akan buat DF lah, GF lah, KM ke. So dia memang perasaan ingin tahu ni sangat tinggi mereka-mereka yang bergelar usahawan. So kita dah dapat tiga ciri-ciri sifat tadi. Kita teruskan kepada yang keempat, sifat dan sikap usahawan. Berimajinasi. Ini suka kata bermimpi kata kan. Dia memang kena berimajinasi. Mereka ni dia akan sentiasa bermain berfikiran, idea-idea selalu berpusing-pusing di kotak fikiran mereka. Mereka membayangkan jalan keluar bagi masalah dan mendorong mereka untuk membuat produk baru dan menjalin idea. Yes. Itulah mereka selalu berimajinasi. Kalau anda seorang berimajinasi dan tak ada apa-apa output, itu kita tak panggil usahawan lah. Kalau biasanya cerita-cerita di sekolah rendah dulu kita biasa dengar angan-angan Mak Jenin kan. Dia angan-angan Mak Jenin, dia sampai situ je. Tapi kalau usahawan dia angan-angan Mak Jenin, tapi dia punya konsep alang-alang menyolok perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Berimajinasi tak salah. Bagi saya tak salah. Kita memang kena bermain dengan mimpi-mimpi yang indah. Kan? Mimpi-mimpi yang indah supaya kita dapat mencorak, mencari, membina, meng-create kan sesuatu yang hebat dengan imajinasi. Kita kadang-kadang kita bercakap dengan diri sendiri. Itu bagi saya satu benda yang berimajinasi lah. Kalau berhalunisasi tu dia dah tak betul kan. Otak dia pelik lah. Itu dah sakit lah. Tapi berimajinasi benda yang bagus ni bolehlah diteruskan. Tapi jangan kau mengarut. Imajinasi kau mengarut tu masalah. Itu adalah yang keempat bagi sifat dan sikap usahawan. Hardworking. Ada ke usahawan pemalas kan? Tak ada, babe. Memang tak ada. Memerlukan tenaga yang luar biasa. Memang kena luar biasa lah. Luar biasa hebat untuk mencapai sesuatu kejayaan. Namun mereka tidak dihalang langsung dengan masa yang berjam-jam untuk mencapai tujuan mereka. Maksudnya masa tu masa yang panjang untuk menghasilkan sesuatu produk yang hebat tu memang memerlukan masa. Kan? Bukan kita cipta. Okay, sampai sekarang awak perasan tak? Ada ke lagi? Dah ada ke ubat untuk COVID? Kan? Lama dah kan? Just Russian dia cakap dia dah jumpa. Tapi keberkesanan dia kita tak pasti lagi. Hari tu ada juga yang dia orang dah jumpa tapi kita tak nampak lagi keberkesanan dia. Itu pandangan saya tak tahu kalau ada dah update info saya tak pasti. Mungkin ada kalau saya so far yang saya tahu yang saya dengar kan. Yang Russian lah dia berani declare yang dia dah jumpa satu vaksin yang bagus. Tetapi kita tak tahu dia punya, sebab benda-benda nak buat ni dia kena testing dengan apa? Dengan haiwan-haiwan. Orang kata tikus makmal kan. Biasa tikus akan menjadi bukan mangsa lah, salah satu medium salah satu cara untuk kita mengetahui benda tu sesuai dengan manusia atau tidak. Bukan mudah bukan mudah. Masa yang perlukan memang cukup lama untuk mencapai sesuatu yang hebat dan luar biasa. Bebas. Yang keenam, bebas. Keinginan untuk mengawal kemampuan untuk membuat keputusan sering menyukarkan mereka untuk bekerja di persekitaran yang terkawal. Mereka ni tak boleh terkongkong. Mereka suka bebas. Maksudnya kalau saya tulis tak nampak bebas untuk berkarya. Saya suka guna perkataan bebas untuk berkarya. Macam pensyarah juga bagi saya, kalau anda seorang yang kreatif, inovasi, anda bukan pensyarah yang biasa-biasa. Anda tak suka duduk je kan. Anda suka membuat perkara-perkara. Saya suka menggunakan perkataan suka buat kerja-kerja yang menyusahkan diri. Tapi itu adalah pensyarah yang berinovasi. Dia memang suka-suka yang pelik-pelik, tapi dia akan melahirkan sesuatu yang hebat lah. Usahawan ni sifat-sifat dan sikap yang suka kebebasan, independen. Dia tak suka duduk, tak suka dalam kompong yang sama. Dia suka berfikir di luar kotak.
Mereka tidak suka berada dalam zon yang selesa. Mereka akan cuba keluar di zon yang selesa, berfikir di luar kotak untuk mencari sesuatu yang hebat di luar sana. Itu yang keenam. Yang ketujuh, usahawan hebat menggabungkan visi dan pelaksanaan. Dia bukan ada visi saja, dia ada implementation. Sebahagian besar idea mesti disemak semula apabila ianya keluar ke pasaran. So once produk tu dah keluar ataupun mungkin pre-production ataupun pre-sale kan, kadang-kadang macam tu kan. Dia takkan jual sebesar, dia takkan jual pada volume yang besar. Dia test market dulu. Tengok macam mana. Kadang-kadang awak perasan kenapa produk ni murah. Sebenarnya dia dalam mood orang kata promosi. Biasa makanan-makanan awak perasan kalau awak tengok dia buat perasa-perasa baru, kita tengok yang dah memang establish perasa dia akan masih still mahal. Kalau perasa-perasa baru dia akan ada, kita berada dalam mood promosi dan harga dia sangat murah. So once kalau dia okey, kalau okey, dia tengok pasaran tu okey, insya-Allah dia akan keluarkan produk tu secara mass production besar-besaran. Okey, usahawan yang berjaya sangat berorientasikan matlamat, menggabungkan strategi yang luas dengan diperincikan strategi yang lebih fokus kepada pelaksanaan dan hasil. Mereka ada orang kata daripada point of view yang sangat luas, dan akhir sekali sebelum dilaksanakan dan untuk mencari hasil yang hebat, dia akan fokus. Dia mungkin sekarang dia akan kembangkan, luaskan benda tu. Mungkin dia akan tengok pro dan con, lepas tu dia akan perincikan, barulah dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang mereka nak. Kan? Mereka ni bukan orang yang biasa-biasa. Usahawan bukan yang biasa-biasa. Kalau peniaga still making money, tapi mereka orang yang biasa-biasa. Yang ke-8, mempunyai keupayaan mencari jalan keluar, second option. Kalau sini stuck, kita pergi sini. Sini stuck, kita pergi sini. Sini stuck, pergi sini. Mereka sentiasa ada jalan keluar. Dia punya otak ni sentiasa berfungsi. Alamak, ada masalah lah. Kan? Usahawan yang baik mahir menjadi penyelesaian masalah, tetapi mereka juga mendekati masalah secara kreatif. Bukan dia pandang gitu je. Ada. Kalau kita tengok pandangan macam ni, tetapi mereka tengok pandangan di sebelah sini, atau di sebelah atas, atau di sebelah bawah. Point of view, POV, biasa orang sebut POV. Pandangan mereka berbeza. Mungkin kadang-kadang kita tengok, Muhammad ni fikir cara macam ni, kita fikir cara macam ni. Dia berbeza, setiap orang berbeza. Tapi usahawan, dia pandang benda tu secara kreatif. Usahawan yang sangat baik tidak berusaha untuk menjadi in-centric dan juga tidak konvensional. Mereka cenderung untuk berfikir secara berbeza dan kreatif. Dia akan berfikir di luar kotak. Mereka tak suka berada di kompong-kompong yang selesa. Mereka suka berada di kompong yang tidak selesa. Dan mereka kepanasan mencari idea. Mereka kepanasan mencipta ruang dan peluang, mencipta produk yang hebat untuk mereka terus mengejar kejayaan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, sanggup bekerja berjam-jam lamanya. Kalau katalah kita ni kerja biasa 8-5 pening, mereka luar biasa. Kita tengok contoh Facebook beralih dari idea di bilik asrama kepada syarikat bernilai 1 bilion dalam sekelip mata. Hebat kan? Sembang-sembang dalam bilik macam awak lah. Sembang-sembang dalam bilik, tiba-tiba anda melahirkan sesuatu yang hebat. Nampak? Itulah pengecualian, bukan peraturan. Maksudnya benda yang berimajinasi tadi. Berimajinasi. Yang benar adalah bahawa tugas membina perniagaan yang berjaya adalah tugas yang meletihkan. Memang betul meletihkan. Masa terasa sangat singkat, kadar kejayaan agak rendah. Ia memerlukan masa yang lama untuk menghasilkan momentum. Jumlah tenaga kerja yang terlibat tidak dapat dibayangkan bagi mereka yang belum mencubanya. Bukan mudah. Masa nak, orang kata momentum mungkin first year, second year, third year nak dapat momentum hebat tu bukan senang. Kecuali anda memang dah hebat, anda jual apa pun orang akan beli. Itu lain. Tapi sebelum anda hebat tu, nak dapat satu momentum tu, bukan senang. Kalau kata anda orang yang figura yang besar, contohnya Dato' Alif, Dato' Alif, whatever produk yang dijual memang orang akan beli. Tapi ingat tak zaman-zaman dia baru nak up, apa-apa dia nak jual pun susah kan? Itu pandangan saya lah. Tapi kalau ikutkan sejarah Dato' Alif ni, dia memang berada dalam family yang hebat lah. Sebab dia ada produk mak dia dulu. So dia bangun sikit-sikit dan dia keluar menjadi The Herbs. Kalau ikut mak dia ada satu produk yang lain kan. Dia macam tu.
Tapi kalau kata kita fikir contoh yang lain pula, saya suka fikir contoh yang lain, macam contoh satu figura yang lain, Suku Majid. Suku Majid, dia pun sekarang ni whatever produk yang dijual akan laku. Sebab dia dah setting satu penjanamaan, jenama dia. Alif Syukri, jenama dia. Syukur Majid. Dia ada dia bukan jual produk tau, dia jual nama dia. Figura ni jual whatever produk, dia dah ada follower dia, dah ada subscriber dia, dah ada likers dia kan. Dia akan pergi hit terus dahsyat. Whatever produk, sebab dia dah capai tahap tu. Masa yang bukan, tapi untuk mencapai tahap-tahap macam mereka ni bukan masa yang sangat singkat. Dia memerlukan masa untuk momentum tu. Once momentum tu dah sampai, dia maintain quality, insyaAllah dia akan pergi lebih jauh dan terus jauh. Okey, ke 10. Usahawan yang baik cenderung jatuh ke dalam salah satu daripada dua baldi. Ni contoh sebenarnya kan. Mereka yang menjual barang atau mereka yang dapat membina produk yang hebat. Tidak semua mereka mampu melakukan kedua-duanya. Tak semua yang boleh buat dua-dua. Syarikat hidup atau mati berdasarkan kekuatan produk dan kemampuan mereka untuk memasarkan dan menjual produk tersebut. Produk hebat, marketing. Produk hebat, marketing tak ada, habis. Produk tak hebat, marketing ada, lama-lama dia akan habis juga. Okay? Untuk kejayaan sesebuah syarikat, ianya mesti dapat memacu sekurang-kurangnya salah satu elemen tersebut lah. Okay, Steve Jobs adalah seorang communicator yang baik, tetapi kehebatannya terletak juga pada produk. So hebat lah, Steve Jobs tu dah hebat. Maksudnya dia ada dua-dua. Dia ada produk dan ada cara menjual dia. Sebab kita kata dia juga tadi communicator baik. Maksudnya cara dia approach, cara dia bercakap, orang dengar pun macam mungkin terkesima dengan kehebatannya. Kita panggil kebiasaannya dia punya aura dia. Penting kalau kita tengok ahli politician, dia cakap macam best je kan. Walau kadang-kadang kan. Tapi cara dia bercakap, dia punya aura, dia faktor X tu kan. X factor biasa macam tu kan. Kan ada rancangan X factor kan. Saya tak nak tengok anda biasa-biasa, anda luar biasa. Macam tu lah. Bill Gates mempunyai kepakaran teknikal, dia juga pakar penjualan dan pemasaran. So ada dua-dua. So kalau ikutkan figura dua-dua ni, Steve Jobs dengan Bill Gates ni, dia ada dua-dua. Complete set. Complete. Dia tak ada salah satu. Tak semua ikon-ikon ataupun figura di luar dia mempunyai kepakaran kedua-duanya. Tapi figura ini, Steve Jobs dan juga Bill Gates, dia ada kedua-duanya. Dia ada produk yang bagus dan juga dia punya orang kata tadi marketing dia punya menjual barang. So produk dan dia punya penjualan dia ada dua-dua elemen yang hebat. Itu adalah orang kata mereka boleh menjual dan membina. So yang ke-10. Okey, yang ke-11, yang ke-11. Mereka dapat mengurangkan data yang rumit menjadi sesuatu yang terkawal dan dapat dilaksanakan. Okey, ini ada contoh lah. Shark Tank ni adalah satu cerita di Australian Series TV 2009. Okey. Macam saya pergi balik dia macam mana? Dalam Shark Tank ni ada 5 panel dan mereka ni merupakan seorang mereka ni adalah usahawan yang dah berjaya pun. Dan juga mereka ni investor. Dan juga mereka investor. Okey, jadi bila once katalah saya sebagai orang yang mencuba rancangan Shark Tank, saya adalah peserta Shark Tank ni. So bila saya membuat presentation, so 5 orang kata panel ni, 5 investor ni dan juga ataupun dia punya panel ni akan melihat saya daripada semua segi. Jika apa yang saya presentkan pada mereka bagus, mereka akan tahu. Jika ada kelemahan-kelemahan, so 5 panel ni akan buat komen. Itulah dia punya rancangan Shark Tank ni. Kalau ikutkan di Malaysia ada juga. Tak silap saya rancangan yang dibawa oleh MDEC. Masa tu ada Roshamno. Kita akan present paper, present. Kalau ikutkan macam kita punya dalam subjek incubator pula, dalam subjek keusahawanan yang saya cakap lalu, kita ada BMC, Business Model Canvas, yang mana kat situ kita akan ceritakan projection atau ke arah mana kita punya bisnes.
Sebab tu kadang-kadang kita nak buat bisnes, kita memang kena buat orang kata BMC tu lebih dahulu. So kita kena tahu. So macam Shark Tank ni, dia tak nak tengok mungkin sebelum pelaburan dibuat oleh 5 panel yang besar-besar ni. So kau kena present dulu. Kau kena present dulu pada dia orang. Once dia okey, dia rasa boleh pergi jauh, ada kekuatan ataupun fakta-fakta yang diceritakan hebat, so mereka akan melabur. Jadi usahawan ni bukan mudah, otak memang. Kadang-kadang, contohlah kita ambil paling simple. Kadang-kadang mungkin mereka ni bukan seorang pelajar yang bijak di kelas, tapi mereka punya imaginasi sangat tinggi. Dan bila kita jumpa mereka selepas 5-6 tahun, kita tengok dia pakai kereta yang sangat besar dengan punya kekayaan yang luar biasa. Sebab dia punya pemikiran tu, imaginasi dia mana suit dengan keusahawanan tu punya elemen. Maksudnya tu kadang-kadang saya tak akan pandang rendah pada seorang pelajar. Banyak yang pelajar-pelajar politeknik, orang kata alumni politeknik ni, yang menjadi keusahawanan. Di kelas mereka mungkin kurang. Bukanlah kata tak pandai, tapi kurang. Dia kurang pergi berbanding mungkin ada pelajar-pelajar yang 4 flat dan sebagainya. Tapi mereka mungkin berada dalam, tapi rupanya bila once mereka keluar, dia punya pemikiran sebenarnya sangat luar biasa. Dan mereka juga menjadi sama level dengan rakan-rakan yang hebat di kelas hari itu. Sama-sama hebat sebab mereka punya imaginasi yang sangat luar biasa. Dan mereka menjadi usahawan yang berjaya. Ada syarikat sendiri. Ramai pelajar-pelajar saya yang bila saya jumpa selepas mereka 2-3 tahun selepas selepas grad daripada Puli menjadi orang usahawan yang berjaya. Tahniah. So mungkin anda juga salah seorang daripada alumni yang dah berjaya di luar sana. So saya suka anda menjadi hebat. Anda akan mencipta ruang dan peluang untuk junior-junior awak. So dipersilakan menjadi usahawan yang hebat untuk kita membantu junior-junior kita sebenarnya. Bagus. Itu adalah Shark Tank. So kalau anda nak tahu apa itu Shark Tank, bolehlah anda pergi ke internet cari. Tapi dia merupakan Australian series TV 29 yang hit, yang mencari, mendalami, menggali kan, mencari usahawan-usahawan yang akan berjaya. Dan itu adalah Shark Tank 2009. Okey, yang ke berapa tadi? Yang ke-12. Yang ke-12. Mereka sangat berkesan atau mesra dengan orang. Sangat berkesan. Apa yang dimaksud dengan berkesan dan mesra ya? Dia sebenarnya effective with people, tapi saya mudahkan bahasa tu mesra dengan orang. Okey, untuk memperkembangkan perniagaan akan menjadi masalah jika kita tidak dapat kerjasama dengan orang lain. Betul. Once kita nak berjaya, kita punya produk mesti mendapat kerjasama dengan orang. Kita ada link. Biasa kita sebut ada link. Aku ada orang, aku kena ada link. Sebab tu business ni dia kena ada team dia. Dia tak boleh bergerak solo. Dia ada orang yang buat, dan dia juga ada orang marketing dia ada team dia yang sangat kuat. Okey. Tanpa kerjasama dengan orang lain, ada silap sikit tu, cukup mustahil. Ini tidak bermaksud usahawan baik seperti kita yang lain tidak punya masalah, ada. Namun jika kita melihat lebih dekat, jelaslah mereka usahawan yang benar-benar hebat ni sangat berkesan atau mesra dengan orang lain. Mereka tidak akan mencapai tahap kejayaan sama, tahap keberkesanan dengan orang. So dia datang dua-dua, kejayaan dia dan juga faktor keberkesanan tu. Maksudnya kejayaan dia dan keberkesanan atau mesra dengan orang tu, orang suka dengan dia datang sama. Dia tak boleh macam ni. Orang akan beli produk, orang kenal, kita kenal owner dia kan. Kita kenal owner dia, kita kenal orang dia macam mana, orang dia baik, orang dia suka bersedekah, orang dia macam ni. Jadi produk dia once akan sama-sama up macam tu. Okay, figuran yang saya maksudkan Suka Majid lah. Kalau ikutkan kita pergi dia punya contoh ni dia punya FB lah. Dalam FB page dia suka share benda-benda yang kita ada orang lihat mungkin kelakar lah. Tapi saya tak pandang kepada kelakar tu, saya pandang apa yang dia nak maksudkan secara tersirat tu. Okey, kalau kita tengok pada yang sebelah kiri tu, abang jadi imam subuh hari ni. Nampak? Okey, kalau kita tengok, kalau mungkin ada orang tak suka lah, itu pun nak poyo sangat kan. Tapi kalau orang berfikir positif, dia lain. Awak nampak tak? Depan surau tu, kereta apa? Kan? Bukan kereta biasa-biasa kan?
Jadi bagi orang yang berfikir positif, menjadikan suku Majid ni salah satu orang kata figura yang membuatkan mereka nak jadi macam dia, nak jadi kaya macam dia. Itu yang saya pandang. Mungkin ada orang akan macam, biasalah manusia ni ada yang dia akan tak suka apa benda, whatever kau buat pun dia akan tak suka. Whatever kau buat dia akan pancung walaupun dia tak tahu kenapa dia pancung. Dia akan dislike. Dia manusia yang suka dislike. Orang cerita pasal kadang-kadang dalam FB tu ustaz bagi ceramah pun dia dislike. Ustaz bagi benda yang bagus pun dislike. Aku pun kadang tak faham kenapa ada manusia yang jenis macam tu. Dia tak buat apa-apa, babe. Dia kaya tak? Dia tak kaya pun, tapi dia suka buat benda yang tak apa-apa. Jadi manusia-manusia yang macam ni, dia kadang-kadang dia tak nak unfollower, dia tak nak kata left group dan sebagainya. Dia masih dalam group tu, dia masih jadi follower, tapi dia duduk di dalam tu sebagai parasit yang suka buat budak tomahan-tomahan yang tak bagus. Tapi tu lantak lah kan. Tu manusia macam tu memang tak akan pergi mana pun. Dia tak akan pakai GTR pun, dia tak akan jadi hebat pun kan. So kalau tengok contoh tadi, abang jadi imam so kereta yang ditunjukkan. Lepas tu share lagi pada 16 Ogos, dia punya company adalah Boat Industry. Dia punya Boat Industry. Lepas tu kita tengok kunci kejayaan sesebuah perniagaan adalah sales. Canggih mana kalau tidak sale masuk. Sebab itu pemeriksaan bahagian penting marketing adalah keutamaan abang, bukan Syasha, bukan Sarah, bukan Susanti. Walaupun dia serius ada kelakar-kelakar dia kan. Nampak? Produk hebat. Dia tulis tu, produk servis tip top. Tapi sales tak masuk pun tak guna. Ada syarikat, ada produk tak jual. So buat apa kan? Nampak dia kena datang dua kan. Ini adalah figura yang saya suka follow dia punya FB page dia. Memang saya suka layan benda-benda ni. Saya bukan suka layan semua, saya suka layan orang-orang yang positif. Syukur Majid ni dia tak mengarut macam Datuk Seri A, kan. Sebab Datuk Seri A dia ada cara dia approach dia punya follower dia. Once kau kecam dia tak kisah pun. Dia tak kisah benda-benda dia bagi dia alah, dia lagi suka benda tu. Kerana sebab manusia di dunia ni, di Malaysia ni terutama, kita suka cek benda-benda yang viral. Once benda-benda viral kita akan cari kan. Dia macam tu. Jadi orang-orang macam ni dia tak ada hal lah. Kau kecam dia tak ada masalah pun, tak ada efek dia punya duit sesen pun. Dia lagi masuk sebenarnya kan. Dia lagi popular. So ni figura yang suka saya jadikan contoh dalam subjek entrepreneur. So dia juga sahawan yang berjaya dan hebat, kaya raya kan. Okey, 3 kepentingan keusahawanan. Tadi kita dah tahu sifat dan ciri-ciri keusahawanan ada berapa kan, banyak kan. So kita pergi kepada 3 kepentingan usahawanan pada diri. Seorang usahawan harus memaksimumkan kemahiran dan kredibiliti potensi untuk menghadapi segala cabaran dan rintangan untuk berjaya dalam perniagaan. Dia tidak pernah puas hati dengan pencapaian sekarang dan harus terus memaksimumkan kemahiran dan kemampuan untuk mengembangkan perniagaannya. Dia harus bersedia untuk menganalisis produk, pesaing. Pesaing bukan kita pesaing kita buat tak tahu je, kita kena study kat kita punya pesaing tu. Masalah dan peluang dari sudut pandangan holistik. Kena ingat once awak buat sesuatu produk, jangan risau. Memang akan ada orang yang buat produk sama macam awak. Kalau kita tengok di Malaysia ni, awak berniaga burger kan, besok ada orang berniaga burger kan. Sebelum ni tak ada pun. Kalau awak berniaga goreng pisang, besok ada orang berniaga goreng pisang. Dia kat Malaysia tu memang dia jenis orang tak buat, dia tak buat. Once kadang kau tunggu bertahun macam tak ada siapa berniaga burger contohlah kan, contoh. Tiba-tiba kau berniaga hari ni, esok dah ada orang berniaga. Dia memang macam tu lah, saya pun tak faham. Kalau kita nak cerita masalah ni memang banyak masalah kan, tapi macam mana kan, memang macam tu kan. Jadi kita kena study pesaing. Once pesaing kau dah berniaga macam kau, apa yang kau kena ada? Faktor X factor apa yang kau nak bezakan orang cari kita. Kau kena fikir soalan, kenapa orang nak beli dengan kau? Kenapa orang nak beli dengan kau? Apa kehebatan kau? Itu yang penting tu. Usahawan menghadapi risiko standard. Macam saya cakap lah sebelum ni, risiko. Tak ada usahawan tak ada risiko. Meniaga tak laku, biasalah kan. Meniaga laku, okey, biasa memang kenalah meniaga laku. Meniaga laku gila-gila, tu luar biasa. Macam mana kita nak viralkan produk kita. Banyak elemen-elemen yang penting kena fikir. Bukan senang
Dia mesti mengetahui jenis risiko perniagaan yang mungkin dihadapinya. Kena tahu kau nak berniaga ni apa risiko dia, apa kau punya kompetitor kau, pesaing kau macam mana. So di pasaran macam mana. So apa kau nak buat satu produk yang pesaing kau tak ada. Itu kau kena fikir. Strategi penting, tactical untuk mengatasi risiko ini, dan yang paling penting adalah teknik untuk mengubah risiko menjadi peluang. Macam mana pun risiko, orang usahawan risiko adalah peluang. Risiko adalah duit, risiko adalah benda yang diorang suka. Diorang suka. Okey, itu adalah untuk diri sendiri. Kita pergi kepada family. Seorang usahawan adalah individu yang secara aktif membentuk perniagaannya sendiri dan memeliharanya untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Ahli keluarga usahawan juga memperolehi keuntungan dari perniagaan dan mencapai kebebasan bertindak yang lebih besar, ketahanan yang lebih besar dalam masa sukar dan peluang yang lebih baik untuk memperoleh faedah kewangan tanpa mengabaikan tanggungjawab mereka pada anggota keluarga. Kau dah kaya, kau dah hebat, payung kan. Biasa kita guna payung kan. Siapa nak payung family kita? Betul tak? Kalau kata saya ada satu syarikat yang besar, siapa nak jadi orang kanan saya? Siapa nak akan jadi orang kanan saya yang jaga cawangan saya di B? Siapa nak jaga kewangan saya di syarikat C? Kan? Jadi memang bila kau kaya, macam saya cakap lah, syukur majid kaya, dia akan letakkan mungkin ayah dia sebagai yang kata factory manager, mungkin adik dia sebagai sale head ke macam mana kan. Dia akan payung. Dia datang, dia once kau pergi, macam kita cakap Datuk Alif tu, mak dia dahsyat kan, mak dia dahsyat, sedayu tinggi kan mak dia dahsyat. So dia payung kakak dia, payung anak dia payung Datuk Alif. Dia payung. So dah stabil. So dia Datuk Alif keluarkan dengan di herbs. Anak dia yang perempuan tu masih still dengan sedayu tinggi. So apa yang jadi dengan mak dia produk apa? Ratu tu kan. Nampak. So yang penting once kita pergi ke atas, dia akan datang package. Kita akan bantu orang yang dekat bawah kita. Maksudnya orang paling dekat kita adalah keluarga kita. Betul tak? So payung jangan tak payung Orang kata jangan tak payung. Okey, kepada masyarakat. So diri sendiri dah meletup. Confirm kita punya saudara paling terdekat akan meletup. Meletup tu hebat lah kan. Okey, kepada masyarakat, usahawan memainkan peranan penting dalam mengembangkan dan pengenalan kepada barang dan perkhidmatan baru dan inovatif yang masing-masing dihargai oleh masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan gaya hidup masyarakat, peluang dan menyumbang kepada masyarakat, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat, buat pilihan melalui teknik pengeluaran inovatif dan kreatif. Okay, kenapa kita boleh membantu masyarakat? Kita dah ada produk, kita buka kedai, kita buka kilang. So, mereka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar sana akan dapat bekerja dengan kita. So, bila mereka bekerja dengan kita, dia orang ada duit. Betul tak? Kita ni dekat dunia ni kita kena cari, kita kerja untuk kita dapat duit untuk kehidupan kita seharian. So kalau kita tak kerja, pening tak kepala kan? Memang sangat pening. So apabila mereka hebat-hebat ni buka satu syarikat, buka kilang, so orang akan bekerja dengan mereka. So secara tak langsung ekonomi masyarakat setempat akan menjadi hebat. Kita membantu mereka. So bila dah ada, katalah kita dah buka kilang kat situ kan, lepas tu kita nak ada orang kata kantin untuk makan. So kita kena cari caterer pula untuk buka satu kantin untuk menyediakan makanan dalam kantin kita, ataupun mereka-mereka yang di luar kilang kita menjual barang-barang. So benda tu dia akan meningkatkan kata rantaian perniagaan yang sekaligus memberi impak kepada ekonomi negara. Kau dah ada kilang, okey, kau mesti ada elektrik. So TNB akan up juga kan dia punya ekonomi bisnes dia. Mesti ada telefon, mesti ada orang kata pembersih, cleaner kat situ. Akan ada satu syarikat cleaner yang bekerja kat situ. Mesti akan bangunan-bangunan tu perlu di maintenance kan. So orang-orang yang technical akan bekerja kat situ. Akan ada orang sale, akan ada orang kata purchasing, akan ada orang yang buat marketing. So dia akan datang satu package yang komplit. Sebab tu memang perlu usahawan ni sangat-sangat diperlukan. Dia akan mengubah sosioekonomi masyarakat setempat. Memang itu realiti dia. Once satu syarikat, satu kilang dibuat di satu tempat, kita akan nampak perubahan sikit-sikit kawasan tu. Ekonomi orang-orang kat situ akan berubah. Kita akan nampak orang dah mula berniaga. Kita nampaklah peningkatan kehidupan manusia yang duduk di sekitarnya. Sangat-sangat usahawan. So jika anda nak jadi usahawan, dipersilakan. Saya sangat suka, gembira anda jadi kaya dan raya. Saya suka, alhamdulillah. Saya memang menyokong anda punya hasrat menjadi usahawan. Teruskan berimajinasi. Teruskan berimajinasi
untuk menjadi yang lebih hebat. Okey. Okey, meningkatkan taraf hidup gaya masyarakat. Okey, ini adalah kita punya figura yang dahsyat lah. Ustaz Abielu. Dia bila dia nampak dia nak dapatkan dia nak membantu orang, bayangkan dia buka satu kedai macam kita panggil 99 Speed Mart. So dia dah buat macam ni. So bayangkan bila dia buka kedai kat sini mesti ada pekerja, betul tak? So kat situ dia dah bagi peluang pekerjaan. Lepas tu supplier yang hantar barang dah ada peluang, dah ada satu tempat untuk meletakkan barang. So dia datang package macam saya cakap tadi lah, dia datang package. Kalau dia nak buka Ilyu Smart ni pun, siapa yang nak orang kata nak renovate, mesti ada contractor renovation yang buat renovate kan. So dia datang package lah. Sebab tu bagus lah. So ini apa yang Abielu ni buat untuk masyarakat. Ini yang kita panggilkan dia punya kata apa, pada masyarakat, peluang dan menyumbang kepada masyarakat, meningkatkan taraf hidup. So siapa yang bekerja dengan dia dah ada duit, dah ada, boleh beli kereta, boleh beli rumah kan. Hebat lah kan usahawan ni. Lepas tu sambil tu dia menyumbang juga kan, dia banyak duit. Orang kaya, kalau awak tengok sejarah masa PKP hari tu, dia beri pada orang-orang frontliners dan sebagainya, duit dia berjuta dia habis. Dia kata dia dah selamba je, dia akan tanya apa masalah lagi, apa yang kurang, ni nombor telefon saya, sila telefon saya akan adakan apa lagi doktor nak. Dia takkan cakap nanti kita buat meeting, kita akan buat meeting, kita akan bincang apa yang kita nak. Doktor cakap apa yang doktor nak. Doktor tak cukup emas, doktor tak cukup orang kata yang cermin tu kan, yang orang kata tu kan, dia akan datang bawa. Sini tak panas, tak ada aircon, dia datang aircon. Apa lagi, dia akan datang selamba dengan lori, dia akan hantar. Dia takkan kata kita akan meeting dulu, tak ada. Apa lagi doktor nak? Nampak? Sebab tu masa ketika PKP tu, Ustaz Abielu merupakan figura yang kata hits. YouTube channel dia hit, FB page dia hit masa ni. Semua orang duduk rumah, orang tak boleh keluar. Tapi specialnya sebab dia dah macam frontliners, dia akan keluar. Dia mendapat keizinan daripada pihak polis, so dia boleh keluar dengan menjaga dia punya kata SOP dia, memakai semua peralatan SOP-nya, PPE dan sebagainya. So dia pergi menyumbang. Dia habis duit dia berjuta, bukan sikit. Kalau kata kita bukan usahawan, tak boleh buat makan gaji, nak buat macam Abielu, Ustaz Abielu, saya tak mampu nak buat. Mereka yang usahawan je yang mampu. Orang-orang yang berniaga je mampu. Mereka punya keuangan, kuasa keuangan yang sangat kuat. Itu contoh Okey, etik. Kita terus kepada etik dan standard tingkah laku. Okey, kita pergi definisi etika sebelum kita pergi etika perniagaan. Okey, kalau ikutkan Syukri Ahmad Razali Matzin 2001 dalam Adab dan Etika Kerja dan Organisasi, ada silap sikit wording saya. Prinsip moral atau nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Prinsip moral dan kesedaran akhlak ini tidak boleh dicapai oleh seorang tanpa menjalin perhubungan sosial dengan orang lain. So benda yang bagus. Kau ni tak ada etika lah, kan? Etika menjadi pegangan seorang individu, yang makna moral, nilai akhlak, yang prinsip moral yang dalam diri kita. Kau tak ada etik kan kau ni? Tak ada etika lah. So benda yang bagus yang kena ada dalam diri. Maksudnya sebab tu kita kena ada jom beretika kan, dia punya gambar kat tepi tu kan. Itu mengikut Syukri Ahmad 2001 kan. So, apa itu dia mesti etika? So untuk etika perniagaan adalah cabang etika yang mengkaji peraturan dan prinsip dalam konteks komersial dan pelbagai masalah moral atau masalah etika yang timbul dalam persekitaran perniagaan, serta tugas atau kewajipan khas untuk orang yang terlibat dalam perdagangan, orang yang berniaga lah, usahawan. So dia ada etika. Bila kita sebut peguam kena ada etika dia, doktor kena ada etika dia, pensyarah kena ada etika dia, usahawan pun kena ada etika dia. So dia lebih fokus kepada perniagaan. So etika dia macam mana kan? So ada prinsip dia. So ada 5 prinsip dia. Tadi kita faham definisi dia. So prinsip dia, kenal pasti dan terima hak pelanggan. Usahawan mesti memasti dan segala aktiviti membawa manfaat kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dia tak boleh buat benda tak memberi manfaat, menjahanamkan masyarakat. Masalah. Ini etika. 5 etika yang kena ada dalam diri usahawan. Dan nak jadi usahawan mesti ada 5 etika. Mungkin ada lebih. Tapi saya rasa kita share ni 5. Mungkin banyak lagi kan, tapi kita share 5. Kenal pasti dan terima hak pelanggan. Hak pelanggan kena jaga. Memastikan segala aktiviti membawa manfaat kepada masyarakat dan keseluruhan. Tak boleh kau suka hati kau je kan. Nak kaya, nak berjaya, suka hati tak boleh. Boleh dipercayai.
Usahawan mesti menyerahkan, apa yang dimaksudkan boleh dipercayai? Okey, dia punya penerangan dia, usahawan mesti menyerahkan produk kepada pelanggan mereka seperti yang dituntut oleh mereka. Dia nak macam ni, bagi macam ni. Jangan dia nak A, kau bagi C, dia nak D, kau bagi M. Taklah. Maknanya tak boleh dipercayai. Okey, yang pertama tadi, kita jaga kenal pasti dan terima hak pelanggan. Hak customer kita kena jaga. Dan juga boleh dipercayai yang kedua. Yang ketiga, menjalankan profesion yang sebenar, tulen. Mereka tidak akan membuat tuntutan atau tuduhan kekeliruan, penipuan atau tomahan yang tidak berasas kepada pesaing mereka. Jagalah benda ni. Bila usahawan, kita jaga kita punya apa? Kita punya prinsip tadilah. Kan? Etik kita tu kena buat yang sebetul. Jangan buat mengarut-mengarut. Tuntutan, tuduhan, buat mengarut kan. Buat viral, kata produk orang macam ni, produk orang ni. Oh, jangan. Ini kalau kita tengok sejarah-sejarah company-company besar, kadang-kadang dia down habis disebabkan oleh orang kata fitnah-fitnah yang tak betul. Tak halal lah produk, tak halal lah. Jadi syarikat ni nak betulkan balik. Dia dah develop mungkin 10-20 tahun. Once dapat satu persepsi yang mengarut, dia boleh down. Dia sangat down kan. Betul kan? Okay, terusnya kita pergi yang berapa? Memberi maklumat jelas. Hanya mendedahkan maklumat yang tepat dan betul lah. Jangan menipu lah kan. Tolong jangan menipu. Lepas tu, mematuhi persaingan yang adil. Kegiatan perniagaan yang dijalankan mestilah sesuai dengan nilai moral dan tanggapan masyarakat. Alright. Okey, ini adalah tanggungjawab sosial bagi entrepreneur. Kalau kita tengok kan, entrepreneur ni dia punya tanggungjawab sosial dia bukan pada dia sahaja. Pada pelanggan, pada masyarakat atau komuniti, pada staf yang bekerja dengan dia, pada pesaing kena jaga juga, pada negara terutamanya, dan pada pembekal. So, bila macam saya cakap tadi, bila anda usahawan, anda datang dengan package yang komplit. Nampak? Komplit. Banyak tu. Di sekeliling tu membina sosioekonomi, membina orang kata kekayaan bersama dengan elemen-elemen yang ni lah. Pelanggan, masyarakat, staf, pesaing kita, negara dan juga pembekal. Kita pergi satu-satu. Okey, tanggungjawab pelanggan. Menetapkan kod tanggungjawab yang menetapkan garis panduan untuk kualiti produk dan hubungan pelanggan. Produk yang anda jual kena bagus. Jangan produk sampah. Kalau produk ni tak bagus, janganlah jual kan. Sebab bila kita dah hebat, kita dah ada nama, kita jual atas nama kita. Whatever produk pun orang akan beli sebab atas nama kita. Kalau awak jual, awak seorang Neolofa, awak perasan tak? Whatever dia jual, susu Neolofa, susu pisang pun laku. Pun hit juga. Sebab nama apa? Neolofa. So kalau Neolofa nak jual apa saja, saya garanti orang akan beli sebab atas nama Neolofa. Kenapa orang beli whatever dijual oleh Syukur Majid? Sebab nama dia. Kenapa orang beli produk Datuk Alif, Datuk Seri Alif? Kenapa? Sebab dia jual nama, dia branding dia adalah nama dia dulu. So dia datang package A, package B, package C. So anda bila dah sampai level macam dia orang ni, hit, confirm. Pantau aduan dan follow up mengenai perkara tersebut, kemudian kenal pasti tindakan pembetulan yang perlu ambil. So kalau ada masalah apa-apa, tolong benda-benda ni kena buat. Jangan biarkan masalah ni berlarutan, dia akan jadi masalah. Bagaimana memastikan tanggungjawab pengguna? Jujur. Bagaimana kita nak memastikan tanggungjawab pelanggan? Kita jujur produk yang kita jual. Kesan dia, kita akan mendapat kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Bila customer tahu kita yang jual, Neolofa yang jual, confirm bagus kan. So confirm orang cari. Kalau orang tengok Neolofa punya produk meletup kan, memang meletup. Susu saya tengok ramai betul dia punya dropship, dia punya agent ramai gila. Saya tengok yang menjual susu Neolofa, susu pisang Neolofa ni kan, banyak sangat kan. Bagus. Ini kepada pelanggan. So yang saya cakap ni, contoh ni saya suka relatekan dengan ni lah. Bila kata kita meningkatkan kualiti produk, so bila kita di luar sana, kita diperhatikan. Jangan kata kau hebat tak diperhatikan. Ini dua figura yang besar ni, Dr. Rosyaini Ramli, betul tak sebutan? Rosyaini Ramli dan juga Dr. Rafid Abdullah. Mereka ni memang yang selalu membuat komentar pedas. Kalau awak layan FB page mereka akan bantai produk-produk yang tak bagus. Selamba. Mereka tak heran dengan kau punya kaya, kau punya jutawan kau. Once dia tahu produk kau sampah, memang dia bantai. Mereka ni, kalau anda suka mendengar realiti, bukan fantasi, bukan persepsi, silalah ikut apa orang kata coretan komentar kedua-dua pakar ni. Sebab yang cakap ni bukan orang biasa kan, doktor kan. Dr. Rosyaini ni, Ramli ni adalah doktor daripada Askar. Memang nampak ketegasan dia.
takut kalau tengok FB page dia, bukan dia antara yang tegas. Dan juga Dr. Rafida, nampak dia punya sembang, nampak. Sebab bila kita jual produk yang tak bagus, awak bayangkan kita orang Islam kan, so orang yang beli produk kita sakit disebabkan produk kita. Kita nak kaya sebab kita dah ada nama. Whatever produk kau jual pun orang akan beli sebab kau dengan nama-nama kau tu. Kalau jual kerepek pisang Neolofa, kau pun laku. Saya katalah kerepek Zaiham yang terdap gila, nama kerepek pisang Zaiham dengan kerepek pisang Neolofa, memang confirm yang beli saya sendiri. Tapi kalau Neolofa, saya rasa memang hit. Sebab tu kita kena ingat, kita tak boleh suka hati sebab ada mereka-mereka yang di luar sana, pakar-pakar yang melihat kita punya kesilapan dan dia akan tegur secara open. Okey, kepada staff. Tadi kepada masyarakat kan, kita patah balik. Tadi kepada apa tadi? Sekejap. Tadi kepada customer. Okey, yang kepada customer. Okey, yang seterusnya kepada staff. Mereka ni yang mengkayakan anda. Mereka ni yang bekerja siang malam untuk anda. Mereka ni lah yang berkorban jiwa, raga, tenaga, masa, mental, fizikal kepada anda. Sentiasa menjaga kebajikan. Jagalah kebajikan mereka. Beri gaji yang berpatutan. Tak setiap tahun naikkan gaji. Jangan kau seorang je pergi, orang kata masuk PFB, bercuti ke luar negara. Kau punya staff duduk je kat kerja kilang kan. Memberi bimbingan pada ketangan. Mengendalikan kursus dan latihan untuk meningkatkan prestasi. Kita kena, orang kata kena enhance kan juga dia orang punya kemahiran dia orang. Jangan mereka ditakut yang itu kan. Tak bagus lah, bagi saya tak bagus. Kalau contohnya saya bekerja kilang dulu, saya pernah kerja kilang selama 7 tahun lebih. Sahabat saya, saya senang cerita bos saya lah, senang. Dia tak suka saya pergi kursus. Saya tak faham kenapa dia tak suka orang-orang di bawahnya kursus. Walhal syarikat kilang saya itu menyediakan kursus sebab kita ada HR. Kita ada orang kata bajet untuk meningkatkan staff punya orang kata kebolehan. Jadi bos saya ni tak suka. Saya tak faham, dia tak suka saya keluar. Kadang-kadang bukannya keluar pun. Bila kita kilang, kita akan kursus di dalam in-house saja. Tapi bila kita kerja kilang, kita akan sibuk dengan production. Jadi bos saya tak suka. Dia suka kita ni berada di depan muka dia. Dan kita satu hari tu dia cuti. So tempat saya ada 2-3 bos. So ada satu bos yang tak suka tu cuti. So tinggal satu bos ni, awak bayangkan, kesemua 90% kami masa tu pergi kursus. Keesokan harinya bila bos yang tak suka kita orang pergi kursus tu ada, terkejut beruk dia. Kenapa semua 90% tadi pergi kursus? Nampak tak? Saya tak faham kenapa manusia jenis macam ni. Tapi alhamdulillah bila saya kerja di politeknik ni, lambat kursus. Kita punya knowledge, kita punya pemikiran berubah, kita punya persepsi kita berubah, kita berkenalan dengan orang-orang di luar sana. Orang manusia-manusia hebat di luar sana, pengalaman mereka. Kita menjadi bijak, menjadi matang dengan pengalaman-pengalaman kita, termasuk juga penceritaan pengalaman orang. Tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. So janganlah jadi macam bos lama saya kat kilang tu. Dia tak suka dia punya anak buah dia berjaya. Saya tak faham lah. Saya tak faham manusia tu macam hidup bagi sekarang ni. Okey. Memberi ganjaran kaki tangan dengan bonus. Bagi bonus. Kalau kaki tangan kerajaan ni dapat 500, aduh, hai, macam mana kan? Sebab kita ada banyak, kita ada berjuta. Kalau kita tengok swasta, 3-4 bulan. Alhamdulillah lah, rezeki masing-masing. Menghargai dan mengiktiraf kaki tangan, berdedikasi, beretika. Nampak? Berdedikasi dan beretik. So etik tu nilai-nilai murni dalam diri kita. Kau ni jenis jahat ke, panjang tangan ke, itu etika yang tak bagus lah, yang kita kena buang jauh-jauh. Bagaimana memastikan jawab tahap kerja, layan pekerja dengan baik, beri peluang yang sama untuk kenaikan pangkat. Kesan dia bekerja gigih untuk kejayaan kita. Mereka bekerja bersungguh-sungguh untuk diri mereka, tapi sebenarnya sekaligus automatik dia punya impact, kesan dia kepada kita sebenarnya. Okey, ini contohlah. Saya suka perkataan #beli jiwa. Macam mana kita nak beli jiwa orang tu. Contohnya saya bos, alhamdulillah, kita pagi-pagi saya sampai kat kilang, Assalamualaikum semua, khabar, sihat ke hari ni? Nak makan belum? Macam tu. Itu macam bos tegur aku hari ni. Nampak tak? Walaupun kau tak keluar duit sesen pun, tapi kau punya approach kau macam kau kata nak tahu, ambil tahu kata. Bukan kau bagi duit pun. Macam kes saya cerita lagi pasal kilang saya. Bos yang tadi, bos yang tu, saya nenek saya meninggal dunia. So ada satu bos A, bos B. So bos A ni dia cakap, bila kau nak kerja balik? Dia tak ada cakap pun takziah Zaham,
sebab kehilangan nenek awak yang tersayang. So saya doakan semoga rohnya dirahmati bersama-sama orang beriman. Tak ada babe, tak ada. Satu lagi bos, takziah Azam ya. Harap jangan bersedih. Semoga dipermudahkan urusan. Awak bayangkan, dua figura di kilang saya yang berbeza. Seorang manager, seorang manager. Manager. Tapi seorang ni tahu kerja je. Kau cakap lah takziah. Bukannya aku nak duit kau pun, betul tak? Kau kena cakap kau nampak prihatin. Nampak tak? Hashtag beli jiwa. Kau nak beli jiwa orang, babe. Bukan senang. Once kau dah beli jiwa orang, kau orang dah segan. Kau belum cakap pun boleh bos. Boleh. Tak ada masalah bos. Nampak? Kau beli jiwa orang kan. So bila anda nak jadi bos, one day anda jadi ketua jabatan ke, kalau bukan usahawan ke kan, ataupun anda usahawan, tolong beli jiwa pekerja anda. Dia akan setia dengan anda. Dia akan bermati-matian dengan anda. So cara dia, kita buat hari keluarga. Ni contoh yang saya ambil daripada internet. So hari keluarga. So dia bila kita bos ni seronok lah, kerja syarikat ni seronok. Kenapa? Kita ada annual dinner, kita ada bonus, kita ada hadiah hari jadi. Bos baik hati, bos suka belanja saya. Macam tu lah. Itu memang hashtag beli jiwa. Okey, terusnya kita pergi ke tanggungjawab pada pemberi hutang. Kau dah hutang kan, kita meniaga tak ada duit, kita hutang lah, betul tak? So kalau kita family kita kaya-kaya, kita pinjam dengan mak bapak kita je kan. Tak ada orang kata tak ada bunga. Alhamdulillah mak bapak awak kaya. Macam Dato' Alif, mak dia kaya. Dia punya sendayu tinggi cukup kaya. So bagi saya, dia buka syarikat, mungkin dia tak hutang dengan bank, mungkin lah. Dia pinjam dengan mak dia kaya. So kalau macam saya nak buka satu syarikat wiring, confirm lah pinjam bank kan. Okey, memenuhi tanggungjawab kewangan pada penghutang. Pemihutang tu adalah pemberi hutang. Lepas tu uruskan perniagaan dengan baik, supaya kita dapat bayar hutang tepat pada waktunya. So dah hutang orang, kata bulan hujung bulan dah kena bayar, sila bayar hutang. Kita hutang orang kena bayar. Tak boleh hutang orang tak bayar, masalah. So bagaimana masukkan dalam hutang, kita uruskan dengan baik. Bila kita urus dengan baik, so confirm perniagaan kita bagus, kita ada duit untuk bayar hutang. So kita dapat kepercayaan daripada bank. So macam kita niaga, kau ada hutang kau tak bayar, macam tu kau nak pinjam lagi, memang tak dapat dah bank nak tolong kan. So ni kita tengok kesan dia lah. Kalau kita hutang Along macam mana? Dia catkan rumah kau. Kalau dia cat cantik-cantik tak apa, dia simbahkan je. Nampak? Ini semua kesan-kesan dengan pinjam dengan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Kalau Along lah. Sebab ramai yang pinjam dengan Along, apa yang saya tahu, kadang kita tengok daripada pengguna Islam tu kan, memaklumkan kenapa dia orang suka pinjam Along. Mudah. Dia mudah, dia tak susah macam pinjam dengan bank. Ini yang kita dapat tahu ni, saya rasa realiti pun. Kenapa Along orang cari? Sebab nak pinjam tu mudah. Walaupun kita akan ditipu, tapi senang, mungkin terdesak. Kalau dengan bank, bank takkan simbah catnya. Cara dia akan ikut cara yang betul. Akhir sekali engkau muflis. Bila muflis, macam-macam susah nak buat. So macam tu, dia ada dua. Pinjam dengan Along, dicatkan rumah. Kalau dengan bank, kalau dia lawan masuk court, anda diisytihar muflis. Hidup akan susah. Bila muflis ni susah lah. Saya dengar-dengar bila kita dikata kita status muflis, susah nak buat macam-macam. Susah. Okey, terusnya kepada persekitaran. Pastikan proses pengeluaran tidak membahayakan alam sekitar, menghasilkan produk yang tidak membahayakan alam sekitar. Kau jangan buat produk ngarut. Lepas tu, menguat kuasa garis panduan khusus menghadkan jumlah gas beracun yang keluar daripada udara. Yalah, kita buat produk, kita faham dia kena pakai chemical kan. Jadi kadang-kadang kita fikir kita je. Kita tak fikir untuk masa depan anak kita. Kita kena ingat, kalau ikutkan dalam statement dalam TV, kita meminjam daripada cucu-cucu kita. Dia tak kata kita memiliki dunia ni, kita meminjam sekejap. Sebab kita akan tinggalkan dunia ni. Kemudian cucu-cucu kita akan meminjam dunia untuk cucu-cucu yang atas datang. Kita meminjam, kita menumpang. Bukan kita punya, kita menumpang. Bagaimana memastikan tanggungjawab terhadap persekitaran? Pengeluaran kita tidak membuat produk yang membahayakan alam sekitar. Kesan dia dapat percaya dengan pihak yang berkepentingan. So produk kita bagus, kerajaan pun suka lah. Tak ada masalah lah, dia tak akan kacau kan. So macam ni lah. Dulu di Melaka kita pakai polyester. Ini produk yang sangat bahaya. Kenapa? Polyester ni dia tak akan reput. Dia akan bertahun-tahun macam tu je. Dia akan kekal macam tu. Sebab tu yang dia orang tak suka polyester, dia haramkan di Melaka, dia haram. So orang Melaka tak pernah jumpa polyester lagi sekarang ni. So apa yang kita buat, kita guna produk yang biodegradasi.
So once masa hari tu, masa kita buat pertukaran daripada polister ni susah jugalah. Kadang-kadang kita kena bawa bekal sendiri kan, nak jimat. Kalau tak, dia berikan anda bekal tapi kena bayar 50 sen. So masa tu ramai orang-orang di Melaka dah jadi yang hebat, bawa bekal sendiri. Kalau pergi kedai pun bawa tapau sendiri. Kan, sekarang dah steady sikit. Dulu plastik pun kena beli dulu masa tu. Sekarang alhamdulillah lah, dah nampak lah okey sikit lah, dah okey sikit dah. Kita orang Melaka dah dapat terima benda ni sebagai benda yang bagus untuk alam. Jadi akhirnya kita dapat adapt benda ni. Okey, pembekal, untuk tanggungjawab pada pembekal pula, menjalin hubungan baik dengan pembekal, bayar sebarang bayaran kepada pembekal pada waktu yang ditetapkan. Dah beli barang orang, bayarlah kan. Aduh, hai. Takkan kau dah beli orang buat tak tahu je. Berkongsi pendapat dan pengalaman untuk mencari idea baru berkaitan dengan perniagaan. Okey, ada idea, beritahu pembekal, aku nak macam ni, aku nak macam ni, ini lebih bagus, ni bagus. So, cara dia lah. So, bagaimana memastikan tanggungjawab pada pembekal? Bayar tepat pada masanya, kongsi pendapat, pengalaman dan cipta idea baru. Kesannya, pergerakan hubungan dengan pembekal sangat baik. Kita dengan pembekal bagus. Kalau kita order, laju pembekal bagi sebab kita bagus. Okey, ni salah satu pembekal lah, buat industri Sukamajit. So dia ada kilang. So dia juga pembekal. Katalah saya baik dengan pembekal ni, saya bagus. Kita buat hubungan baik kan. Kolaborasi. Nampak kereta hijau tu kereta dia lah, kilang yang besar. So awak nampak tak? So kalau kita bagus, kita membayar pada masa yang tepat. Confirm, Sukamajit ni dia ada duit. Dia dah keluar produk, dia ada duit. So dia akan keluarkan produk yang lain. So kita sebagai agent, kita sebagai yang kata stokis, ataupun dropship, kita pun akan dapat produk-produk baru sebab kita ada hubungan baik. Kita dah beli dengan Sukamajit, kita bayar pada dia pada masa yang tepat. So Sukamajit ada duit, dia akan cipta produk baru. So awak tengok, itulah produk-produk di pasaran yang sangat banyak. So Mamat ni, usahawan ni, Sukamajit ni memang hebat lah. So banyak gila. Dia jual apa benda yang dia fikirkan. Coki, minuman yang kata hampir sama dengan Milo ke, saya ingat macam tu lah. Dia ada teh tarik chai. Lepas tu yang biru dekat atas tu adalah popcorn. Dia juga ada produk yang cari tekan je, nama Overhaul. Yang Limonac Fiber Flex ni untuk yang kuruskan badan. Yang Limonac dia kena itu dengan dua doktor tadi tu kan. Tapi lepas tu sekarang dia comeback sekali dengan Fiber Flex pula, dengan technical lain-lain. Saya nampak Fiber Flex ni tak diserang ni, saya tak perasan, ataupun saya tak perasan dia diserang atau tak. Tapi Limonac ni memang dia kena serang teruk. Produk kuruskan badan, kan. Jadi untuk Fiber Flex ni juga produk yang kuruskan badan, tapi mungkin dia dah faham. Sebab mereka ni banyak duit, dia boleh hire peguam yang kuat-kuat, tak ada masalah pun kan. Okey, seterusnya, tanggungjawab kepada pesaing. Wah, pesaing pun nak kena tanggungjawab gitu berat tu kan. Terapkan persaingan sihat. Okey, sebenarnya persaingan sihat. Kongsi idea pendapat mengenai cara menyediakan dan memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Wah, ini saya tak pasti. Kalau setakat persaingan sihat tu, insya-Allah. Kita tengok kadang-kadang satu syarikat di tempat yang sama, ada je masalah kan. Susah ni. Ini saya no comment. Bekerjasama untuk menghasilkan dan membuat produk yang dapat memberi manfaat kepada menambah baik produk lebih banyak pelanggan. So sebenarnya bila kita pesaing ni, kita tengok ada pesaing kita sebenarnya, dalam diri kita kena buat lebih baik daripada A. A pula akan tengok kita, aku kena buat lebih baik daripada B. Itu sebenarnya persaingan tu dah wujud. Kalau kata saya penjual burger, dia pun jual burger, macam mana saya nak lawan dia? Saya kena masak betul-betul lah. Saya guna sos cili yang baik, mayonis yang baik, buat sayur-sayur yang segar. Itu cara kita nak tarik. Kita pun berkomunikasi dengan baik. Kita jadikan customer kita sebagai kawan. Ini kalau tengok muka kau pun masih nak marah je, macam mana orang nak datang lagi kan? Senyuman tu sangat penting. Senyum tu kan sedekah. Once kita dah beli jiwa, customer kita, kau tak payah susah, customer kau datang cari kau je. Sebab orang tahu kau baik, cara kau approach, boleh kau team kan, penting lah tu. Lepas tu, persaingan sihat di kalangan usahawan akan menyebabkan lebih banyak peluang pekerjaan. Yelah, itu standard lah tu kan. Bagaimana memastikan tanggungjawab bersaing? Amalkan persaingan sihat. Bukan kita pergi bomo kan, santau kan. Kita yang kan, memang banyak lah benda macam ni. Ini realiti lah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Kita tengok syarikat dia okey, tiba-tiba tutup. Apa hal lah? Benda ni, ini subjek mistik lah. Tak ada dalam usahawan lah. Nanti kita sembang lain lah. Berkongsi idea yang mendapat mengenai cara menyediakan dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Sebenarnya bukan berkongsi, saya rasa sesuai sendiri-sendiri lah. Sendiri-sendiri
improve quality syarikat masing-masing. Takkan kita nak pergi syarikat B, kita discuss macam ni kita nak meningkat perniagaan. Tak boleh, tak boleh. Kita tengok contoh ini nampak gaduh ni kan, Apple buah-buahan gaduh dengan Samsung gaduh dengan buah-buahan kan, tak settle. Saman menyaman ni standard. Kau tiru curve aku sini, kau tiru aku punya bentuk macam ni kan, bukan senang babe. Akhir sekali sama dekat iPhone, lepas tu mereka di luar mahkamah. So yang ni saya tak ambil pot sangat lah, sebab saya pun tak pakai Apple, saya tak pakai Samsung, saya pakai jenama yang biasa-biasa. Saya boleh lah kan, dia punya kadang-kadang kitanya murah tapi spek kita macam ni. Nampak murah, spek kita tinggi macam ni. Macam tu. Jadi apa nak pening-pening kepala, yang boleh call, boleh buat video PNP dah bagus lah kan. Nampak bukan senang pesaing, kita nampak pergaduhan macam ni. Ni syarikat besar ni yang kata pegang dunia ni. Memang kalau kita yang kecil-kecil ni kita tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Tapi saya harapnya tanggungjawab pada pesaing adalah kita sebenarnya masing-masing improve kita punya quality produk, quality kerja kita, quality staff kita, supaya orang menarik. Sebab kita tak kacau orang. Kita berjaya disebabkan kita menjaga kualiti kita. Kita ada R&D yang bagus, improve kelemahan kita, sebab tu kita ada rebranding kita dengar biasa kau, rebranding, repackaging, itu nak menarik orang lah sebenarnya kan. Itu perbincangan di dalaman untuk kita meningkatkan kualiti berbanding jenama X. Macam tu kan. Kalau awak tengok iklan pun kadang-kadang macam mana dia nak bayangin tiga syarikat komunikasi, dia letak warna je. Warna hijau kita tahu syarikat A, warna kuning syarikat D, warna biru syarikat C, warna merah syarikat M. Nampak dia gunakan warna, kita dah tahu. Kita sebagai orang biasa, dia nak bandingkan, tapi dia tak adalah dia pergi jumpa kat sana bincang kan, tak ada kan. Macam itulah kan cara dia. Okey, community. Menghasilkan, membuat dan memperbaiki produk, membuat pilihan produksi dan inovatif dan kreatif, menghasilkan produk berkualiti tinggi. Ni memang lagi apa lagi? Memenuhi keperluan kehendak pelanggan, buat lebih banyak peluang pekerjaan, membantu kehidupan masyarakat sekeliling. Bagaimana memastikan tanggungjawab masyarakat, menunjukkan komitmen kepada masyarakat, kesannya dapat sokongan berterusan. Betul tak? Bila kita buat benda yang bagus, kita beri peluang pada pekerjaan, kita dah buka syarikat, kita buka kilang, orang kerja dengan kita jaga kualiti barang kita baik dengan semua orang, insya-Allah dia akan berjaya. Kalau kita tengokkan Syuib, setiap cawangan saya wajib tanggung rumah anak yatim Syuib, Bubble B. Awak fikir statement ni, kita akan kata kita kena support Syuib ni, confirm orang akan cakap kita kena support Syuib. Sebab bukan kita nak, bukan banyak kita akan ni kan, kita akan saya nak tengok kan, saya nak tengok ada sikit lagi tanggungjawab kepada maksudnya kita buat baik, orang akan bantu kita. Syarikat kita akan improve macam tu, kita akan meningkat sebab macam tu kan. Okey, ini kepada government, buat kita akan beri peluang pekerjaan, meningkatkan gaya hidup masyarakat. Kita buka syarikat, kita buat kilang, orang akan bekerja dengan kita, so orang punya ekonomi akan meningkat. Kita akan buat lebih banyak kemudahan infrastruktur untuk masyarakat. Banyak duit, kita akan bantu kerajaan. Mungkin kita bagi duit buat surau, kita bagi duit masjid, tu cara-cara kita bantu kerajaan. Meningkatkan aspek sosioekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Yalah, kita dah buka kilang, orang kerja kita. Bila orang kerja kita, dia kena bayar cukai, betul tak? Dia bayar zakat, so pendapatan naik. Dia tu kata bila kita jadi usahawan, complete set package akan datang sekali. Memperbagaikan ekonomi. So ada banyak ekonomi, jual keripik, jual jagung, macam-macam So bagaimana memastikan terhadap pemerintah membuat peluang pekerjaan kepada rakyat, meningkatkan sosioekonomi, confirm. Itu yang saya kata tadi, package. Kau jadi usahawan, semua akan kerja, orang akan kaya, orang akan bayar cukai. Bila dapat cukai bagi pada kerajaan akan buat sekolah, akan buat jalan, buat hospital. So datang sekali. Contohnya macam saya kat ni, figura Syuib lah. So bila dia buka Bubble B, dia memerlukan kru, junior account, HR, maintenance officer, F&B manager. So ini semua package. Maintenance office mana orang-orang budak politeknik, budak-budak vocational. FB manager mungkin mereka-mereka yang mengambil khusus food and beverage, yang ambil khusus perhotelan dan sebagainya. Junior account, orang yang ambil perdagangan. HR, mereka yang ambil HR punya ilmu dekat universiti. Kru mungkin orang-orang SPM, orang yang biasa-biasa, yang buat yang mungkin akademik dia kurang sikit. Itu jadi dia ada tempat dia. Kalau awak tengok gaji dia bagi bermula dari 1,500. Okeylah kan, nampak. Apa yang dia buat, study dia kata dia akan bantu rumah anak yatim. Dengan sama dia akan buka juga, dia akan bantu orang-orang yang bekerja dengan dia. So nampak package, full package.
So dipersilakan kita support mereka-mereka ni supaya dia dapat tolong orang lain. Itu yang penting. So, okey, itu adalah slide saya yang terakhir. So saya harapkan perkongsian saya hari ini dapat anda dapat pandang teori-teori keusahawanan. So hari ini kita tahu sifat dan sikap, so tanggungjawab mereka kepada elemen-elemen yang saya syorkan. So yang biasa akhir sekali akan ada kuis nanti, saya akan maklumkan dalam WhatsApp group. So maaf saya kekurangan kelemahan saya dalam berkongsi ilmu yang ada sedikit ni. So itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.